Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan menyentuh tentang satu lagi tajuk bahu yang mana kali ini kita akan menerangkan masalah bahu yang rounded shoulder, yang melengkung ke depan dan juga pinggulnya tinggi sebelah ataupun rotate sebelah. Itu dipanggil lateral pelvited. Yang mana sebelum ini dalam fasa pertama kita sudah mempelajari perbezaan anterior pelvited, posterior pelvited dan juga lateral pelvited. Okey. Dan anda bila menerima seorang pesakit bahu, anda kena tengok kedudukan pinggul dia juga. Jadi memang sakit bahu, boleh katakan semua tidak terkecuali mereka mengalami rounded shoulder. Rounded shoulder ni mungkin melengkung ataupun turun bahu ataupun mungkin membungkuk. Itu rounded shoulder lah. Ya. Okay. Jadi semua jelas ya. Jelas ya. Bila sebab sakit bahu je ni, dia ciri-ciri dia bahu dia mesti rounded. Biasanya. Ya. Kecuali ada jatuh tu lain lah. Kebanyakan pesakit bahu ini terdiri daripada pelvic upslip. Mereka yang mengalami pelvic upslip yang kita bincangkan pada malam ini. Boleh katakan 80% di kalangan mereka ini, di kalangan yang sakit bahu ini adalah mereka yang mengalami pelvic upslip ataupun pelvic asymmetry. Itu dalam kelompok lateral pelvited. Okey. Kadang-kadang perawat ni dia tak tahu nak membezakan pelvited ni, tak dapat membezakan postur pinggul dia. Jadi perkara-perkara yang pertama sekali anda kena fikirkan ialah anda perlu rawat secara lateral pelvited. Sama juga dengan anda nak merawat pembetulan postur, di mana apabila anda merawat pembetulan postur, anda tak tahu nak membezakan adakah dia posterior ke, anterior ke ataupun lateral ke, anda pergi je go to lateral. Sebab saya tak nak anda langsung tidak buat sesuatu. Jadikan hari ini, pada malam ini, ialah gerakan asas kepada masalah yang lain. Itu bagi mereka yang tak tahu nak membezakan postur pinggul dia. Ya, sampai sekarang ramai di antara kita masih tak dapat membezakan. Sebab itulah aku biasanya menyarankan mereka rawatlah secara lateral pelvited. Okey. Jelas ya? Kalau anda keliru, masih keliru. Ingat ya, masa anterior pelvited kita dah jelaskan macam mana nak buat pemeriksaan. Dan posterior pelvited pun kita gunakan cara yang sama untuk buat pemeriksaan, iaitu gunakan cara terapi rehat. Tetapi untuk pelvic asymmetry ni lebih mudah. Cek je pinggul, cek je kaki, kita boleh tahu yang tu ada masalah pelvic asymmetry ataupun tidak. Okey. Kebanyakan mereka yang mengalami masalah lateral pelvited ni adalah di kalangan yang kes-kes yang biasa yang kita kedengaran ialah pelvic upslip lah. Mungkin anda pun confused. Lateral pelvited ada dua, iaitu pelvic upslip yang terangkat ke atas, pinggulnya terangkat ke atas. Satu lagi pelvic asymmetry yang dia menyengit ke sisi. Lateral ni sisi tau, lateral ni sisi. Aku bagi contoh-contoh lah. Kalau pelvic upslip, dia pinggul sisi dia ni akan naik ke atas. Ini pelvic upslip. Kalau pelvic asymmetry, sisi ni akan rotate ke depan. Gitu. Ya? Beza kan? Ni pelvic upslip naik ke atas. Kalau pelvic asymmetry akan rotate ke depan. Cuba anda berdiri sama-sama. Cuba anda pinggul sebelah kanan ni naik ke atas. Automatik bahu kiri akan ke depan. Jadi yang sakit ini.
Yang sakit ialah sebelah kiri. Yang kanan naik, yang bahu kiri yang sakit. Sebab apa? Dia ke depan. Rounded, dia yang rounded. Okey, kalau pelvic asymmetry dia lain tau. Pelvic asymmetry apabila dia ke depan, bahu ini turut ke depan. Cuba tengok. Kalau ini ke depan, automatik bahu ini ke depan. Jadi, pelvic asymmetry, kalau sebelah kanannya ke depan, bahu yang kanan ni sakit. Beza. Kalau pelvic asleep, kalau sini terangkat, ini yang ke depan. Tapi kalau pelvic asymmetry, kalau ini ke depan, bahu ini yang sama sisi turut ke depan. Beza kan? Tapi tak mengapa, rawatannya sama. Kalau kita buat ukur baju sendiri, kadang-kadang tukang jahit tu pening. Sebab apa? Kiri dan kanan tak sama ukurannya. Macam mana pun, kedudukan yang sengit ini, memang kita perlu kembalikan ke dalam bentuk neutral ataupun yang paling maksimum yang kita boleh mampu buat. Okey, kita teruskan. Tajuk seterusnya, permulaan rawatan. Kita tidak boleh nak elak daripada melonggarkan sendi bahu dan pembetulan SAJ. Mungkin di luar sana ada biasa tengok YouTube kan? Ada selalu tarik masuk ke dalam, sentap masuk dalam. Ya. Dalam YouTube, dia akan tunjuk itu saja. Tetapi itu bukan rawatan sebenarnya. Itu dia memaksa masuk, maka dia pun okey. Tetapi posture dia tak betul lagi. Pada masa tertentu dia akan jatuh balik. Itu biasanya expert, dia boleh tunjuk itu dalam YouTube. Tetapi untuk rawatan sebenar, dia tak tunjuk. Tapi mungkin di luar sana, anda cuba masukkan saja, sudah selesai, berjaya. Sebenarnya dia tidak bersekadar masuk, dia kena betulkan posture kembali supaya yang masuk itu kekal. Okey, kita teruskan kita punya video. Video gerak kun bahu C. Kenapa tidak buat melonggar sendi yang angkat tangan ke atas? Untuk permulaan, untuk mereka yang mengalami masalah sakit bahu ini, mereka tidak boleh mengangkat tangan ke atas. Jadi, turunkan tangan, just pusing je tangan tu. Ya, turun naik. Ya, dah rotate ke depan dan rotate ke belakang. Itu yang kita mampu buat untuk mereka. Ya, kemudian disambung dengan pembetulan SIJ. Itu adalah asas mana rawatan bahu. Ya, jangan terus buat gerakan sebenarnya. Kena longgarkan dulu sendi bahu. Okey. Okey, seterusnya.
Okey. Nama gerakan ini ialah memerah gluteal. Gluteal ni otot punggung. Kaki sejajar. Kaki sejajar. Maksudnya kaki hendaklah sekata. Ya. Pada permulaannya kakinya lurus ke depan. Kakinya lurus ke depan. Bila dah buat 20 kali dengan 3 set, jadi 20 kali 3, 60 kali lah. Dia kepakkan kakinya seperti ini. Dan anda kena perah otot punggung itu tanpa melibatkan perut, tanpa melibatkan peha. Macam mana tu? Okey, sebelum ini pun sebut istilah mengemut punggung. Tetapi saya mendapati ramai yang mengemut dia punya anusnya, dia punya anus dia punya dubur dia. Bukan kemut kat dubur dia, kena punggung itu diperah, dihimpit antara satu sama lain. Jadi benda ni yang berlaku kesilapan di antara anda, jadi pun akan ubah yang istilah mengemut tu tukar kepada istilah memerah. Okey, seterusnya gerakan ini nampak tak? Dia memerah gluteal juga, tetapi kakinya hendaklah sebaris. Yang mana contohnya kalau bahu kanannya sakit, kaki kanannya ke belakang, menyentuh tumit kaki yang di depan. Contoh yang dalam gambar ini, kaki kanan ke belakang. Kaki kanannya ke belakang maksudnya bahu kanannya sakit. Sebenarnya anda keliru antara pelvic upslip dengan pelvic asimetri berbeza. Jadi awak buatlah kedua-duanya. Selepas buat kaki kanan ke belakang, kaki kiri pula ke belakang. Dan perah glut ataupun perah punggung dia. Macam tu saja. Ya? Macam tu saja. Jadi perah 30 kali dalam 3 set. Ya? Ataupun 20 kali pun boleh. Ini tak ada masalah. 20 ke 30 ke, ikut kemampuan. Ingat ya, tidak melibatkan anda tak boleh perah punggung tu, menghimpit kedua-dua punggung itu melibatkan melibatkan kekuatan perut dan ataupun melibatkan kekuatan peha. Cuba usahakan secara santai, himpit punggung tu, kedua-dua punggung tu, otot punggung tu himpit, lepas, himpit, lepas, himpit, lepas secara santai. Kun, sebelum tu Kun, masa buat yang gerakan tu tadi, kalau kita dalam keadaan berdiri tu susah nak seimbang, ada masalah lain ke Kun? Yang mana? Yang berdiri tu? Yang kaki tumit satu ke belakang, satu ke depan tu. Asyik-asyik nak goyang, nak jatuh ke kiri ataupun ke kanan. Ya, awak kenalah goyang-goyang badan lah. Goyang-goyangkan badan, baru pegang ataupun pegang, tu normal lah. Sebab ada orang tak biasa ototnya bekerja. Ototnya tak pernah buat gerakan seperti itu, dia tak pernah hidup, tak pernah bekerja selama ni. Jadi itu yang menyebabkan anda tak boleh buat. Sebab apa? Otak tak pernah bagi mesej ada otot yang tak pernah bekerja. Itu yang dia goyang tu. Okey, pun teruskan. Okey, kalau anda tengok gerakan ini, bermula dia peluk tubuh dia dekat perut, ya. Dekat perut ya. Dia peluk tubuh dekat perut, maksudnya dia menyentuh perut lah, menyentuh perut. Dan dia geserkan 3 set. 3 set kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Itu saja. Ini sebenarnya penting untuk menguatkan trapezius.
saraf-saraf yang tersepit dekat trapezius mungkin akan, bahagian trapezius tu akan terungkai, ya. Kemudian naik ke atas ni, ya. Bagus untuk masalah sakit bahu. Okey, lepas tu atas. Okey. Kalau seperti dalam gambar ini, dia sebenarnya ialah untuk merawat trapezius atas, upper trapezius. Ya, maksudnya untuk bahagian atas, trapezius bahagian atas. Itu penting. Untuk masalah di bahagian tengkuk lah, ya. Itu bahu lah. Apabila dia selesai saja gerakan ni, dia letakkan aras bahu pula. Ni. Dia aras bahu. Nampak tak gerakan ni? Aras bahu. Kiri kanan selama 3 set. Okey. Ini bagus untuk trapezius tengah. Trapezius tengah ni otot ya. Trapezius tu otot. Ada yang bertanya trapezius tu apa? Trapezius tu otot. Okay. Kita dah belajar kan dalam rangsangan fizikal ada perkataan trapezius. Itu di bahagian belakang, ya. Dia bagus sebenarnya. Okey. Seterusnya naik ke atas. Ini ialah bahagian bawah trapezius. Dia putar bahagian setinggi yang boleh. Okey, kalau anda lihat daripada gerakan ini, just relax je. Letak je bantal di kangkang dia tu, iaitu di lutut peha dia tu, dan santai. Maksudnya kepala sentuh di dinding, ya. Kalau takut jatuh, tumit tu gerakkan dalam 2-3 inci je. Boleh, tak ada masalah. Just relax saja. Ini penting untuk memperbetulkan balik kedudukan sendi antara bahu, pinggul, ya, dan juga tengkuk, ya. Itu dia dapat kita bantulah. Tetapi ada yang rounded shoulder ni, dia forward head, paling ke depan. Jadi memang susah kepalanya menyentuh di dinding. Jadi jangan paksa. Dalam teknik kun tak ada paksaan. Gerakan ini sangat bagus. Dia boleh memperbetulkan pinggul dia sejajar. Jadi anda ikut kemampuan. Sesiapa yang ada masalah kencing manis, anda jangan paksa. Sebab apa? Dia takut merosakkan kaki anda lagi. Sebab tu kalau bentuk renggangan, berhati-hatilah kepada mereka yang mengidap kencing manis. Ini very simple tapi sangat powerful, ya. Jadi kalau tengok kat sini, tumit dia hendaklah ke bawah. Nampak tak tumit ni ke bawah? Ikut kemampuan, jangan awak paksa. Kalau anda buat di anak tangga, pastikan anak tangga yang di bawah sekali. Jangan anak tangga di depan, nanti jatuh tergolek payah pula, kan? Okey, jelas ya? Ini bagus ni, dia akan susun balik pinggul tu. Pinggul tu yang sengit tu, disusun semula. Okey, gerakan ini gerakan lama yang Kun pernah kongsikan dulu. Dan gerakan ini ia bagus untuk membetulkan pelvic asymmetry. Ia sangat bagus sebenarnya. Jadi apa yang peranan bahu kat sini ialah masa tangan itu
kalihkan ke sebelah sana, dia akan ditarik secara graviti. Graviti akan menarik tangan tu ke bawah. Anda tak payah paksa tangan itu menyentuh lantai, tetapi graviti yang menarik. Waktu bila? Waktu ni. Aku tunjukkan. Nampak tak tangan yang kat sebelah sana yang menyentuh lantai tu? Itu ialah anda jangan paksa sampai ke lantai. Graviti akan tarik ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itu penting untuk betulkan soket segi. Ya, itu kemampuan. Jangan paksa diri, nanti sakit bahu tu. Okey? Just relax ke bawah. Lama-lama dia akan turun naik. Dia akan turun. Dia akan turun juga. Badan saya tu dalam keadaan 90 darjah. Kemudian berubah tempat pula. Okey. Itu dia. Sebelah sini pula. Buat berubah. Dia tidak boleh dipaksa turun ke bawah tangan tu. Biar dia terjuntai-juntai lah. Dia akan turun sendiri ikut graviti. Graviti yang menarik. Dalam nota tu Kun dah mention. Graviti yang menarik. Bukannya kita tolak ke lantai. Kalau kita tolak ke lantai, kita force badan kita. Inilah video terakhir kita. Ini semua orang tahu ni cara ni. Kalau tak tangan keadaan terbuka, tangan keadaan terbuka. Jangan tertutup ke bawah. Okey. Kebanyakan gerakan ini sudah Kun jelaskan sebelum ini, cuma ada beberapa penambahan untuk betulkan bahagian lateral pelvic. Okey. Ada penerangan daripada nota Kun ialah apabila anda buat rawatan, selepas buat rawatan, mungkin di antara tengok penutup, bahagian penutup tu. Penutup ini meliputi ketiga-tiga set ABC. Ya. Mungkin di rumah pesakit bolehlah mengamalkan yang paling selaras antara ketiga-tiganya, iaitu lengan melambai tadi. Yang itu. Yang lengan melambai tadi. Okey. Dan juga penala pelvic spinal. Penala pelvic spinal yang penguin tu, yang turun naik tu. Kaki dia dalam keadaan V tu. Itu penala pelvic spinal. Suruh buat di rumah. Sebagai tambahan, Kun ada kongsikan
Satu gerakan, tapi gerakan ni pernah Kun tunjuk merawat di bahagian tapak kaki, tetapi dia ada beza sikit, yang mana cuba tengok dalam nota yang Kun tunjuk ni, ya. Kaki di belakang letakkan apa-apalah sebab takut ni sakit, letaklah tuala ke, ya, letak di lapik di atas kaki tu. Okey. Dan turun naik. Okey. Kemudian berapa kali? 5 kali cukup. Tukar kaki dalam keadaan seperti ini. Kaki sebelah pula yang kat belakang, yang kaki yang kat belakang tu pergi ke depan. Buat gerakan serupa, turun naik. Okey. Just letak di belakang. Jadi turun naik 5 kali. Okey. Kemudian turun naik. Ini ada kata ini bantal ataupun towel tadi. Kaki ni jangan sengit, dia kena betul-betul firm. Tak boleh sengit, tak boleh gitu, tak boleh, dia firm. Okey, last kali. Apabila sakitnya sudah mereda, sakit bahu dia sudah reda, sarankan kepada pesakit agar betulkan postur keseluruhan. Yang itu belajar dalam fasa pertama. Advice dia. Sebab apa? Kadang-kadang kita betulkan bahu, dia akan, otak kita baru teringat yang dia sakit dekat pergelangan kaki. Masa itulah selepas betulkan bahu, wah, pergelangan kaki saya sakit lah. Sebab selama ni otak dia memikirkan sakit di bahu. Sampai kan tak sedar sakitnya di pergelangan kaki. Itu sebabnya selepas betulkan bahu, betulkan yang lain-lain jugalah. Sebab Kun tak percaya dengan orang tu datang dengan masalah satu sakit. Dia mesti ada masalah lain. Sebab apa? Bila masalah posture, kita biasanya merasai satu bahagian yang dominan, kita akan fikirkan itu je. Sedangkan sebelum tu punca sakitnya tempat lain. Okey, sebab itulah selepas sakit bahu dirawat, betulkan postur keseluruhan yang mana kita belajar fasa pertama. Itu sebabnya Kun ajar secara berperingkat. Okey, Kun, itu sajalah kongsian Kun. Jadi selepas ini kita